Ke studio Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih Erwin Zaid dari Johor Bahru, dan kita kembali ke studio seperti yang dijanjikan. Kita bawakan satu telemovie baru yang akan ke udara tidak lama lagi. Dah pasti telemovie tersebut bertajuk Gambus Rindu. Hari ini kita bersama dengan penerbit dan pengarahnya Encik Asri Tajuddin dan juga pelakonnya Encik Rusdi Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berikan sedikit sinopsis lah tentang apakah yang bakal disaksikan oleh para penonton nanti. Okey, cerita Gambus Rindu ni mengisahkan tentang Mustaqim, seorang pemain gambus yang terkenal di negeri Terengganu. Okey. Kemudian apabila dia terlibat dalam kemalangan yang menyebabkan dua anak dari saja meninggal, dia dah hilang semangat. Sehinggalah satu hari dia berjumpa dengan Atikah dan Rashidah, dan Atikah tu mirip kepada anak dia, membuatkannya semangat dia naik ada balik untuk hidup, untuk semua. Itu sedikitlah sinopsisnya. Kita tak boleh lagi penuh nanti hilang klimaksnya nanti. Okey, sekarang gini kita nak tanya Encik Rusdi Ramli, apa watak yang dimainkan dalam Gambus Rindu ini? Saya lah Mustaqim tu. Mustaqim. Apa kelainan Mustaqim dalam movie ni? Kelainannya, okey. Dalam cerita ni sebenarnya pembawa cerita adalah dua beranak tu, Rashidah dan juga Atikah. Saya cuma support karakter tu. Cuma karakter saya menimbulkan konflik dia orang dua beranak. Nak tahu apa konfliknya kena tengoklah telemovie ni. Sinopsisnya macam lain. Ini dah macam lain. Dia ada bersambung. Dia ada bersambung kat situ kan. Adakah Encik Rusdi juga belajar main gambus ke macam mana? Di masa tu je. Pasal gambus ni dia bukan macam gitar. Kalau gitar insya-Allah saya boleh main sikit-sikit lah, bukanlah handal sangat. Tapi gambus ni dia lain cara main dia. Jadi kami panggil Encik Asri ni Mbak Yu. Okey, jadi Mbak Yu panggil seorang yang boleh main gambus untuk guide kita orang. Sebab nanti fingering jari itu semua tak betul kan, nanti orang yang boleh main gambus gelak kat kita. Cuma gambus ni dia sangat popular sebenarnya di negeri Johor. Okey. Tapi saya memilih Terengganu. Sebab sebenarnya gambus ni dia tidak terikat dengan mana-mana negeri sebenarnya. Dia satu alat muzik. Jadi cuma saya nak keluar kepada satu kepompongan bahawa okey, gambus kita main kat Terengganu. Sebab di Terengganu pun ada pemain gambus sebenarnya. Okey, selain Rusdi Ramli sebagai Mustaqim, siapa lagi antara barisan pelakon yang membintangi telemovie? Dayang Haridah, dia memegang watak Atikah, dan Halida sebagai Rashidah. Itu antara main casting kita lah. Apakah yang bakal penonton perolehi daripada menonton telemovie ini? Penonton perolehi dia akan bila dia menonton dia akan banyak satu benda yang orang kata asbab kehidupan, muzik, pertemuan, kasih sayang, macam-macam kat situ. Kadang-kadang ada orang sangka kita nak dekat seseorang adalah kerana rupa paras, tak. Tapi Mustaqim minat kepada nak menjadikan Rashidah ni sebagai isteri dia kerana dia nak kasih sayang seorang anak. Atikah tu mirip kepada anak dia yang meninggal hari tu. Tapi dalam pada itu menimbulkan konflik juga. Jadi kita pun hidup dalam zaman di mana pada ketika Covid dulu ramai yang patah semangat, ramai yang hilang sebab untuk teruskan hidup. Bagaimana daripada watak ini Encik Rusdi boleh memberi sedikit nasihatlah kepada orang ramai di luar sana supaya mencari tujuan hidup semula? Yang penting dalam hidup adalah kasih sayang pada saya. Sebab itu boleh menyebabkan kita jadi down ataupun jadi ceria. Jadi dalam cerita ni kasih sayang tu adalah main benda yang paling penting sekali. Kenapa saya cakap macam tu? Kena tengok telemovie ni sebab kasih sayang tu menimbulkan konflik, kasih sayang tu menyatukan semua benda dan macam-macam disebabkan kasih sayang. Segala-galanya boleh berlaku. Ya, kalau di masa Covid tu saya tahu masalah yang paling banyak sekali orang sebut adalah kewangan lah masa tu kan. Jadi pada saya kalau kasih sayang tu kuat, yang keuangan tu boleh dikebelakangkan.
Ya. Dengan sokongan di sekeliling rakan-rakan, sahabat anda, sanak saudara, apa benda semua, itu perlu untuk membawa seseorang ke mana dia punya arah tuju dia. Kalau tanpa sokongan, dia takkan pergi mana. Sebab dia pun arah punca dia hilang, dia tak tahu macam mana nak pergi sana. Macam Mustaqim lah, jika tidak dibantu oleh rakan dia, dia pun akan duduk kat rumah termenung macam tu je. Sistem sokongan tu yang sistem sokongan dalam penting. keadaan seperti ini. Dan dalam dunia moden ni kita semakin hilang sistem sokongan. Tapi kalau kita lihat di kampung masih ada. Jadi bagaimana untuk kita melihat kepada membawa suasana itu, bukan suasana kampung semata-mata, tapi semangat itu ke dalam kehidupan kita seharian, pada pendapat Tuan Pengarah? Untuk dunia sekarang ni, untuk buat sistem tu mungkin agak sukar sebenarnya. Kalau terutama di bandar, di kampung pun mungkin lama-lama dia akan terakis kerana kesibukan masyarakat dengan handphone melebihi kesibukan mereka dengan masyarakat. Sebenarnya. Kan? Diorang rasa aku tahu semua maklumat sebab aku tengok kat handphone. Daripada maklumat yang keluar daripada mulut, daripada handphone lagi maklumat diorang lagi percaya. Sebab dia ada masalah juga adalah daripada sudut komuniti sebenarnya. Benda ni kan, macam mana sebuah kampung, pergerakan komuniti pun sangat penting. Tapi dan komuniti juga menggunakan handphone juga untuk menyebarkan maklumat sebenarnya. Jadi tak berjumpa dah. Jadi tak berjumpa dah. WhatsApp, sekali WhatsApp, okey dah sub. Bila sampai rupanya lupa nak pesan beli lembu, beli kambing, beli gula. Macam tu sekarang. Dah tak ada mesyuarat dah. Semua yang masuk ke dalam handphone masuklah kasih sayang. Masuklah kasih sayang. Dia rasa sebenarnya tak macam tu pun. Dia hantar stiker lah, hantar macam tu. Jadi sekarang banyak stiker. Banyak stiker macam-macam. Okey, itulah perubahan semasa sekarang ini antara generasi dulu dengan generasi sekarang ini. Dan kita lihat tadi seperti yang Tuan nyatakan, lokasi penggambaran di Terengganu. Bagaimana pemilihan lokasi penggambaran tersebut, dan kita lihat juga rumah-rumah kayu tradisional tersebut sangat cantik untuk penggambaran telemovie ini. Bagaimana? Itu untuk orang kata untuk lokasi. Okey, dalam cerita lokasi sangat penting. Itu mesti nombor satu. Selain pada watak dan konten lah. Sebab lokasi tu bila orang melihat dengan mata keindahan, dengan telinga yang mendengar, baru mereka rasa satu perasaan untuk melihat dengan cerita, dengan alunan muzik background dia, dengan muzik gambus tu, supaya dia rasa sedap tu, dia tak ada rasa bosan kan. Dengan tengok laut lah, pantai lah, rumah, dengan bandar Terengganu, orang kata bandar pesisiran air kan. Dengan kita gunakan drone kan, dia untuk cantikkan dia punya ni. Sayang kalau kita shoot kat Terengganu, kalau buat penggambaran di Terengganu tak pergi tempat-tempat macam tu. Pasal antara negeri yang saya suka untuk melakukan penggambaran, Terengganu. Sebab pada saya semua dia ada. Bandar dia ada, pantai dia ada kan. Makanan pun sedap. Tradisional, barang benda-benda tradisional banyak kan. Jadi harimau menjerit. Harimau menangis. Itu merupakan antara sajian utamalah untuk sepanjang menjalankan penggambaran. Memang orang kata sokongan daripada orang kata masyarakat Terengganu, Kuala Terengganu. Kita hari-hari diberi makanan macam sampai kita orang tak tahu makan apa, orang ni hantar, ada orang tu hantarkan, ada orang ni hantar, ada yang satu tu yang dekat yang kat jambatan yang dia bawa lori, okey siapa nak makan pergi makan. Kita jadi macam banyaknya boba lah, apa benda bawa food truck parking, okey kru siapa nak makan pergi makan. Kita sampai dah tak tahu nak makan apa lah. Selain pengalaman makan tradisi di sana, apa lagi antara pengalaman yang mungkin Rusdi Ramli sendiri tak boleh lupa lah sepanjang melakukan penggambaran di Terengganu? Apa nasi dagang? Kalau tak kerana penggambaran ni, saya tak pergi jambatan yang boleh buka tu. Jambatan tu. Sebelum ni saya cuma tengok dalam newspaper ke dekat mana je kan. Wah, kat mana ni kan. Jadi untuk drama ni Cik Asri bawa kita orang shoot betul-betul di kawasan tu. Jadi dapatlah background tu. Ada tadi dalam klip tu ada nampak background jambatan tu kan.
Ya. Kita kembali kepada telemovie ini. Daripada apa yang kita bincangkan tadi, sikit sebanyak menyentuh tentang muzik tradisional. Ya. Bagaimana pada pendapat Encik Rusdi lah, telemovie ini memartabatkan muzik yang sememangnya menjadi satu ikutan, satu perbualan satu ketika dulu, tapi kini semakin terhakis disebabkan adanya muzik moden? Saya rasa perlu diseiringkan dengan muzik moden, sebab kalau kita tengok di Japan, diorang teknologi saya ingat berpuluh tahun ke depan daripada kita, tapi bila sebut tentang traditional tradition diorang, even pakaian, muzik apa, diorang still jaga sama taraf dengan yang moden. Jadi sepatutnya kita pun ada sifat macam tu, supaya bila orang tanya apa yang kau punya, at least kita boleh tunjuk lagi lah. Saya takut generasi akan datang, apa alat muzik korang, dia orang pun tak tahu. Jadi benda tu ada pihak yang perlu ketengahkan benda ni. Saya rasa sekarang ni ramai yang terlepas pandang mungkin. Jadi yang muzik moden tu dah terlalu lebih daripada yang tradisional. Ya, pada saya lah itu. Ya, tadi ramai generasi muda, calon tak tahu, DUN tak tahu, MP tak tahu. Tapi jangan alat muzik sendiri tak tahu. Itu penting tu. Warisan negara kita tu. Betul. Okey, tadi saya tertarik dengan klip yang kita kongsikan tadi, seorang budak kecil yang menangis dan ditinggalkan ibunya. Persoalan pastinya bermain di minda kita semua, masyarakat luar sana. Kenapa dah dia ditinggalkan oleh ibunya? Okey, yang tadi tu antara babak-babak yang orang kata akak dia nak meninggalkan dia setelah kakak dia kecewa dengan Mustaqim. Jadi sebab Mustaqim rupanya dalam masa yang sama ada pula hubungan dengan mak dia. Jadi kakak dia rasa macam dia ditipu apa benda semua, dan punca jadikan mak dia sebagai punca perceraian mak dengan bapa dia. Jadi dia nak gerak, so dia kata dengan adik dia, kau duduk sini, tunggu mak. Akak tak apa, akak nak pergi dulu, kau jangan ikut. Kesiannya. Tapi lakonan adik ni, Ali Mustaq Mokhtar ni sangat Bagus. Dan boleh mengalihkan air mata secara jujur bila dia kena pukul dengan mak dia. Bila dia terlalu ni. Kan? Betul ke Mustaqim ni fras? Macam... Macam tak je. Dia cuma rasa down bila anak dengan isteri dia meninggal. Jadi dia dah tak ada semangat. Jadi bila berjumpa dengan Rashidah dan Atira, dia semangat dia datang semula. Cuma semangat tu disalah tafsir oleh Atika. Macam tu. Yeah. Baik, inilah dia cerita yang bakal anda saksikan. Bila agaknya penonton boleh saksikan sajian telemovie ini? Hari Sabtu jam 10 malam saya di panggung RTM. Sabtu 10 malam di panggung RTM. Sama-sama kita nantikan telemovie yang cukup istimewa ini, Gambus Rindu, yang akan menemui anda di kaca televisyen pasti di RTM. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita, Encik Asri Tajuddin, penerbit dan pengarah, dan juga Encik Rusdi Ramli selaku pelakon utama untuk telemovie Gambus Rindu ini. Kita nantikan bersama telemovienya. Kita berehat seketika dan kembali bersama anda selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.
Baik, untuk para penonton Selamat Pagi Malaysia, terutama sekali kepada anda yang berada di ibu kota yang sedang saksikan kami secara mobile, sudah pasti anda sedia maklum LRT laluan Kelana Jaya Ampang Park digantung operasi dan gangguan perkhidmatan LRT 16 stesen LRT yang tidak beroperasi ini bermula 9 hingga 15 November melibatkan Kelana Jaya, Taman Bahagia, Taman Paramount, Asia Jaya, Taman Jaya, Universiti, Kerinci, Bangsa, Abdullah Hukum, KL Central, Pasar Seni, Masjid Jamek, Dang Wangi dan Kampung Baru serta KLCC dan Ampang Park. Jadi ini merupakan satu gangguan yang besar dan harapan kami semoga anda semua bersabar. Saya tahu ramai yang sedang menggunakan kenderaan sendiri pagi ini. Itu menyebabkan kesesakan lalu lintas luar biasa saya kira berbanding tarikh-tarikh sebelum ini, dan sepastinya Rapid Rail Sdn Bhd selaku pengendali perkhidmatan LRT, transit aliran masa MRT dan monorail memaklumkan langkah itu dibuat atas faktor keselamatan selepas berlaku gangguan pada sistem kawalan tren automatik ATC laluan Kelana Jaya yang mula dikesan pada pukul 3.03 petang semalam. Dan sepastinya pasukan kejuruteraan dan juga teknikal Rapid Rail selaku pengilang peralatan asal giat menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca sebenar gangguan tersebut. Dan satu lagi gambar rajah yang telah anda saksikan sebentar tadi adalah gambar rajah penutupan jalan di sekitar ibu kota. Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon 2022 akan berlangsung 12 dan 13 hari bulan November di sekitar jalan-jalan di pusat bandar Kuala Lumpur. Acara larian di bertaraf antarabangsa ini dianggarkan menarik minat lebih kurang 20,000 peserta di dalam dan luar negara, dan jadual larian bagi kategori 5 dan 10 km 12 November Sabtu, manakala acara full marathon 42 km dan half marathon 21 km akan diadakan pada 13 hari bulan November. Jadi ada pelbagai jalan yang akan tutup bermula jam 3 pagi dan akan dibuka sepenuhnya pada sekitar 11 pagi pada 13 hari bulan November. Setiap marathon adalah lebih kurang larian 7 jam. Jadi sekiranya peserta tidak boleh menghabiskan larian 42 km dalam tempoh 7 jam itu, maka akan ada kenderaan-kenderaan yang akan membantu mereka pada tempoh tersebut. Jadi ini adalah apa yang dilakukan setiap tahun oleh para pelari. Pada tahun-tahun sebelumnya, Munawar, mereka berlari secara dalam talian. Dalam talian. Tu waktu tempoh pandemik. Ada peserta yang berlari di dalam bilik sahaja. Wow. 42 km dihabiskan berlari dalam bilik. Itu norma baharu semasa kita berdepan dengan pandemik COVID-19, Terence. Ya, agaknya dia dah pindah rumah dah lepas sebab dah bosan. Kalau jarak 42 km tu dari KL ni boleh sampai Rawang tu, Terence. Betul. Boleh sampai. Habis lari dalam bilik sahaja. Bayangkan. Betul. Sudah pasti penonton, kalau anda ingin mengetahui di manakah jalan-jalan, senarai nama jalan-jalan yang ditutup pada tarikh-tarikh yang kami nyatakan tersebut, anda boleh terus saja ke laman sesawang Facebook Polis Kuala Lumpur untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan perkara ini. Jadi saya tahu penduduk bandar perlukan banyak kesabaran kerana banyak tekanan hidup di ibu kota, tapi ini adalah salah satu daripada tekanan luar biasa yang kita semua akan alami bersama untuk tempoh ini. Jadi harap bersabar dan kita akan terus bawakan perkembangan-perkembangan terkini dari masa ke masa berikutan penutupan jalan dan juga gangguan pada sistem LRT Ampang Park. Saya kira itu sahaja perkongsian kita pada pagi ini. Jadi kami mengharapkan anda terus setia bersama kami di saluran berita RTM, saluran TV1 ataupun melalui aplikasi RTM Klik yang boleh anda bawa turun untuk anda mendapatkan perkembangan terkini dan juga anda menikmati rancangan-rancangan terbaik daripada kami di RTM. Musim memilih di seluruh dunia sebenarnya. Hari ini adalah hari memilih untuk midterms di Amerika Syarikat. Menarik juga kita saksikan red wave yang sedang melanda sana, dan apakah pula akan berlaku 19 hari bulan November nanti. Juga jangan lupa untuk setia bersama kami sepanjang hari. Kita akan bawakan laporan-laporan berkaitan dengan pusat-pusat pemilihan, dan juga sudah pasti kita akan bawakan jawapan kepada persoalan siapakah yang akan membentuk kerajaan selepas 19 November nanti. InsyaAllah. Sepasti malam ini kami ada naratif khas pilihan raya umum ke-15. Setiap hari kami bawakan sehinggalah kepada siaran langsung hari pengundian 19 November kelak. Jadi sampai di sini saja. Saya Munawar Azmi dan saya Terence Das. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum.